di awal tadi pembukaannya saya bercakap mengenai Hari Orang Asal Sedunia. Ia berkaitan dengan pembangunan sebenarnya, Syu. Ya, betul. Dan bila kita bercakap dengan pembangunan ni, dia ada banyak sebenarnya perkara yang perlu diperhalusi. Tapi pada pagi ini kita nak beri fokus bagaimana sebenarnya satu bentuk pembangunan yang mampan yang kita boleh wujudkan untuk memastikan kehidupan yang lebih sejahtera. Ya, jadi hari ini kita akan berkongsi mengenai kepentingan pembangunan mapan terhadap kesejahteraan manusia dan alam sejagat. Dua tetamu kami bawakan ke studio. Pertama, kita ada Datuk Seri Paduka Maimunah Muhammad Sharif, iaitu Timbalan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, merangkap pengarah eksekutif UN Habitat, dan juga Encik Hamdan Abdul Majid, iaitu pengarah urusan Think City, yang mana Think City ini bekerjasama rapat dengan UN Habitat dan program lawatan rasmi Datuk Seri Maimunah selaku pengarah eksekutif UN Habitat ke Malaysia juga melibatkan kerjasama dan perbincangan bersama dengan sektor kerajaan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimanakah aspek pembangunan yang perkataan mapan itu sebenarnya unik untuk kita bicarakan pada hari ini. Okey, bagi Datuk Seri Paduka Maimunah sendiri selaku pengarah eksekutif UN Habitat, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu sedikit peranan dimainkan oleh UN Habitat sendiri untuk memacu pertumbuhan yang mampan sekali dengan kita mempertimbangkan berkenaan dengan alam sekitar. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia kerana telah mengundang saya untuk pada pagi ini. UN Habitat adalah satu agensi yang telah pun digubal di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk melihat kepada mempromosikan satu perbandaran ataupun satu penempatan manusia, sama ada di dalam bandar metropolitan, di dalam bandar kecil ataupun juga di dalam perkampungan, supaya dia perbandaran pertubuhan penempatan manusia ini diambil kira dari segi environment, dari segi alam sekitarnya, dari segi sosialnya, dan juga dari segi ekonominya, supaya dia berjalan ataupun tumbuh dengan mapan dan lestari. Dan dia telah ditubuhkan pada tahun 1978, dan mandat ini telah pun diberi oleh ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan sebagai eksekutif director ataupun pengarah urusan, tugas saya adalah untuk memperjuangkan pembangunan mapan ataupun lestari di seluruh dunia, sebab kita hanya ada satu planet saja. So itulah mandat yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kepada UN Habitat. Apa sebenarnya definisi pembangunan mampan itu dari yang cuba ditafsirkan UN Habitat sebenarnya? Perubahan mampan ini adalah satu indikator di mana penduduk-penduduk ataupun rakyat yang menduduki sesuatu bandar atau sesuatu pertempatan itu boleh hidup dengan aman. Itu yang penting. Dari segi boleh juga bekerja, ada segi ilmu pekerjaan, dari segi juga dari segi kependudukan, perumahan, dan juga dari segi rekreasi dan kebudayaan. So di sini adalah melingkupi satu kehidupan, satu kualiti kehidupan yang dikendaki oleh setiap manusia. Keperluan, terutamanya keperluan asas. Perlulah ada. So di sini pembangunan mampan ini juga tidak juga menggunakan resources ataupun sumber-sumber yang apabila kita menggunakan sekarang, kita melupakan generasi yang akan datang. Nah, ini adalah satu tahap di mana perbandaran itu dilihat dari segi tidak merosakkan alam sekitar, tidak juga memberikan di segi kesan-kesan yang buruk kepada manusia. So di sini adalah untuk memperjuangkan satu perbandaran di mana kita boleh hidup dengan aman damai, kita boleh bekerja, dan juga kita boleh berrekreasi. Macam orang kata, to live, work and play dalam satu kawasan atau satu pertumbuhan pertempatan yang dirancang dengan baik. Encik Hamdan sendiri bagaimana di peringkat Think City? Apa yang dilakukan oleh Think City bagi memastikan apa segala yang telah pun ditulis oleh PBB, khususnya dari segi pembangunan mapan dan juga lestari ini dicapai, khususnya pembangunan Malaysia selepas kita menghadapi wabak COVID-19? So Think City, mungkin saya beri
pendekatan lebih tentang TCT itu bukan tahun 2009. Dia adalah anak syarikat Khazanah Nasional khususnya untuk mencari solusi untuk perbandaran yang lebih mampan. Dalam agenda dalam meremajakan bandar kita semula balik, kita telah menjayakan program-program pembaruan bandar di seluruh negara, dan kita telah menjayakan memberikan, boleh dikatakan, agensi yang memberi fokus kepada perbandaran, yang menjayakan agenda perbandaran di Malaysia. So khususnya dalam rancangan Malaysia ke-10, ke-11 dan ke-12 ada perhatian khusus telah diberikan kepada isu perbandaran di Malaysia. So dalam menjayakan program perbandaran, kita telah mencari jalan bersama dengan UN Habitat dan bersama Datuk Seri, di mana kita telah eratkan perhubungan. Bagaimanakah kita dapat menjadi penyelesaian untuk mencapai hasrat pembangunan bandar lestari yang seperti diceritakan oleh Datuk Seri, yang telah di mana Malaysia juga menjadi satu signatory di UN yang akan menjayakan, target dia telah disediakan untuk 2030, 2040 dan 2050. Dan agenda perbandaran akan menjadi lebih-lebih penting dalam masa yang terdekat, sebab di Malaysia peratus perbandaran kita telah meningkat dari dalam 70-an, tahap peratusan perbandaran lebih kurang 25%. Pada masa ini dia mencecah lebih daripada 75%. So isu perbandaran akan mendapat fokus yang lebih tinggi dalam masa yang terdekat dan perlukan perhatian lebih. Bagaimana sekarang ini kalau Datuk Seri boleh kongsikan pendekatan yang diambil oleh kerajaan Malaysia selari dengan Sustainable Development Goal SDG? Sebab di bawah SDG ini ada banyak yang digariskan untuk memastikan pembandaran yang mampan dapat diwujudkan. Jadi bagaimana kerjasama Malaysia ke arah itu pada pandangan Datuk Seri sendiri? Seperti yang dinyatakan oleh Cik Hamdan tadi, Malaysia adalah satu signatory yang telah pun menandatangani perbandaran baru, agenda perbandaran baru ataupun New Urban Agenda di tahun 2016 di Quito, Ecuador. Dan ini agenda perbandaran baru ini adalah berkaitan dengan untuk mencapai matlamat pembangunan mapan ataupun Sustainable Development Goal yang 17. Malaysia telah pun menjalankan agenda perbandaran baru ini. Kalau kita lihat, saya nampak apa yang saya nampak melihat dari segi dia telah menjalankan dari segi polisi, menyediakan rangka-rangka strategi, dan apa yang penting adalah seperti rangka-rangka strategi dan polisi ini dilaksanakan, diambil tindakan untuk melaksanakan. Dan kita banyak lihat kepada agenda perbandaran ini di mana di Malaysia sendiri 75% penduduk adalah di bandar. Dan dari kita lihat dari segi dia punya kandungan ataupun matlamat agenda perbandaran baru ini telah pun dilaksanakan dari segi menyediakan kehidupan dari segi perumahan, penyediaan alam sekitar dengan agenda global seperti Paris Agreement dan perubahan cuaca dan sebagainya. Dan juga melihat kepada matlamat kesejahteraan penduduk itu sendiri. Dan saya lihat Malaysia telah pun menghantar laporan kepada kita dari segi pelaksanaan agenda perbandaran baru ini, dan banyak lagi ruang-ruang yang saya rasa boleh dipertingkatkan dari segi polisi, dari segi strategi dan juga dari segi pelaksanaan yang merangkumi di peringkat nasional hingga kelak ke di peringkat kerajaan tempatan. Dan di peringkat kami akan membantu dari segi berkolaborasi dengan kerajaan Malaysia. Dah banyak dah yang kita berkolaborasi dengan kerajaan Malaysia untuk melaksanakan agenda perbandaran baru ini. So hopefully that kita boleh terus memperbaiki lagi, mempertingkatkan lagi pelaksanaan agenda perbandaran baru untuk mencapai matlamat pembangunan mampan ini. Encik Hamdan, di Malaysia apa lagi fokus yang perlu kita berikan untuk kita mencapai urban transformation dan juga bandar yang mapan di Malaysia, khususnya apabila kita berhadapan dengan perubahan iklim, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia, dan kesannya sehingga mengalami krisis makanan sekarang?
Seperti yang saya menjawab sebelum ini, di mana perbandaran menjadi satu isu yang penting sebab kita boleh dikatakan dalam tamadun bandar di mana rakyat setempat sekarang memilih bandar sebagai tempat menghuni dan menjana ekonomi. So, bagaimanakah kita dapat membina daya tahan ekonomi kita, daya huni penempatan kita, daya tahan iklim perbandaran kita yang dapat mencapai bagaimana agenda apa boleh dikatakan quote unquote happy city lah. Bagaimana rakyat kita dapat hidup dengan gembira, pengeluargaan yang gembira. Sebab yang bandar akan menjadi satu tempat fokus dan khas khusus di mana di sinilah kita akan mencari boleh dikatakan nafkah dan rezeki kita, dan bagaimanakah kita akan menjadikan tempat pencarian makan kita itu sebagai tempat sebagaimana kita katakan rumahku syurgaku, bandarku syurgaku. So kita kena mengalih pemikiran kita di mana kita akan menjadikan tempat duduk kita bukan saja di rumah kita jadi menjadi syurgaku, tapi memberi fokus yang lebih kepada bandar menjadi syurgaku. Ya. Sebab kita tak maulah bandarku syurgaku menjadi tekananku. Hari-hari pergi kerja, balik kerja penuh dengan tekanan disebabkan oleh kesesakan trafik. Jadi itulah fungsi UN Habitat dan juga selaku mereka ZZ jabatan-jabatan yang mengelolakan segala rencana yang telah pun digariskan di bawah UN Habitat untuk menubuhkan satu bandar yang mampan. Terima kasih kepada Datuk Seri Paduka Maimunah dan juga Cik Hamda Abdul Majid. Ini saja kesempatan kita ada untuk bercakap secara ringkas saja berkenaan kepentingan pembangunan mampan terhadap kesejahteraan manusia dan juga alam sejagat.